Ini bab 1, nombor nisbah dan subtopik integer. Kita lihat. Ini nombor positif dan nombor negatif. Definisi untuk nombor positif dan nombor negatif. Nombor positif ialah nombor yang ditulis dengan tanda positif atau tanpa tanda. Kita boleh tulis ini positif 2 ataupun positif 45. Kalau tak mahu guna tanda positif, awak terus tulis 2 ataupun 45. 2 ataupun 45. Nombor 2, nombor negatif ialah nombor yang ditulis dengan tanda negatif. Ini bukan operasi tolak, ini ialah negatif. Kita sebut ini negatif. Negatif 1 ataupun negatif 10. Okey. Ini nombor positif dan nombor negatif ini adalah nombor yang ada tanda di hadapan. Contohnya, kita ada contohnya kita ada nombor 3. 3 ni adalah nombor dan kalau saya letak positif di hadapan macam ni, dia adalah nombor positif. Kalau saya letak negatif di hadapan macam ni, negatif 3 dia akan jadi nombor negatif. Kenapa? Sebab dia ada tanda negatif di hadapan. Ni positif 3 ialah nombor positif, negatif 3 ialah nombor negatif. Dan bukan operasi tambah tolak. Ini bukan operasi tambah dan tolak sebab dia adalah nombor positif dan nombor negatif. Mungkin awak tanya saya, cikgu kenapa ada positif dan negatif? Sebenarnya dia datang dari sini ya. Kalau saya lukis garis nombor macam ni. Ni garis nombor, garis yang ada nombor-nombor di atas. Jadi saya letak kosong di tengah-tengah. Ini garis nombor. Saya letak kosong di tengah-tengah. Okey, selepas kosong ialah nombor 1. Lepas 1 ialah nombor 2. Selepas nombor 2 ialah nombor 3. Selepas nombor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, ini adalah nombor-nombor di sebelah kanan kosong, di sebelah kanan. Kalau nombor-nombor di sebelah kiri kosong, kita kena guna tanda negatif macam ni. Okey, ni ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 macam ni. Okay, negatif 1 hingga negatif 5 dan seterusnya. Jadi nombor yang berada di sebelah kiri kosong, ini kosong. Di sebelah kiri kosong ialah nombor negatif. Nombor yang berada di sebelah kanan kosong ialah nombor positif. Okay, kalau saya tukar garis nombor ini, saya tukar, maksudnya saya pusing, turn, dia jadi menegak. Apabila dia menjadi tegak macam ni lah, tegak. Okey, kosong masih di tengah-tengah. Nombor kosong di tengah-tengah. Saya letak, 1 di sini. Lepas tu 2, 3, 4. Ini adalah nombor di atas kosong. Nombor berada di atas kosong, nombor positif. Nombor yang berada di bawah kosong ialah nombor negatif. Nombor negatif. Ni kosong, 1, 2, 3. Tapi ada tanda negatif. Awak kena letak tanda negatif di hadapan setiap nombor. Macam ni. Okey. Ni dan ni sebenarnya sama. Cuma ini garis nombor yang mendatar. Ini garis nombor yang menegak. Okey, setakat ni faham? Boleh? Boleh tak? So, itu maksudnya nombor positif, nombor negatif. Next, kita lihat contoh. Okey. Pelajar ini contoh yang saya ambil dari buku teks awak. Saya mengajar guna buku teks sebab saya faham dalam situasi COVID ni, awak nak pergi beli buku rujukan pun tak sesuai. So, buku teks adalah bahan yang paling sesuai kita guna. So,
Di sini saya tulis buku teks muka surat 2. Ini M stroke S ialah muka surat 2. Muka surat 2. Apabila kamu rujuk buku teks, awak boleh buka muka surat 2, awak nampak ini. So di sini, okay, ini adalah situasi yang diwakili dengan nombor positif dan nombor negatif. Ni lift naik 2 tingkat ditulis dengan positif 2 atau 2. Lift turun 1 tingkat ditulis sebagai negatif 1. Okay, so contoh mana? Okay. Ni ground floor kan, tingkat bawah. Okay, contohlah contoh. Saya guna, awak biasa pergi shopping mall kan, shopping mall. Shopping mall dia ada ground floor macam ni, ground floor. Okay, first floor, second floor. Okay, saya guna garis nombor lagi, ground floor, first floor, second floor macam ni. Ini negatif 1, negatif 2. Kalau awak parking kereta di bawah ground floor, kita panggil basement 1, basement 2. Perasan tak? You tak nampak? Okey, dalam lift kan, you akan nampak B1, B2. Kenapa ada B1, B2? B1 bermaksud basement 1 lah. B2 ialah basement 2 macam ni. B1, B2. Apabila awak masuk lift, awak nampak B1, B2. B3, B4, B3, B4 dan seterusnya. Jadi, B1 sebenarnya adalah negatif 1. B2 adalah negatif 2. Kenapa guna negatif? Sebab dia di bawah aras tanah. Jadi, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. So, kalau kamu turun lift, maksudnya turun ke bawah. Okey, macam ni. You turun ke bawah, dia jadi, okey, you turun 1 tingkat, dia jadi negatif 1 lah. Turun, you naik. Contoh, you naik. Naik macam ni. Kalau you naik 2 tingkat, dia jadi positif 2. Boleh? Boleh tak? Boleh. Kau tak faham? Macam ni lah awak ingat, kalau awak naik ke atas, guna tanda positif. Kalau lift naik 2 tingkat, guna tanda positif. Kalau lift turun 3 tingkat, awak tulis negatif 3. Lift naik 2 tingkat, tulis positif 2. Kalau turun 3 tingkat, guna negatif 3. Okey, kalau naik atas, naik maksudnya positif. Kalau turun, guna tanda negatif. So, ini contoh suhu di gurun iaitu 45 darjah Celsius dan ditulis sebagai positif 45. Ini positif 45 bermaksud suhunya sangat-sangat panas. Kalau suhu yang sangat-sangat sejuk, suhu yang di bawah 0 darjah Celsius, kita akan guna tanda negatif untuk contoh ketiga ini. Ini suhu geyser ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius. Kita tulis sebagai negatif 10. Ini suhu yang sangat-sangat panas. Kalau ini positif 45, suhu yang sangat-sangat panas. Ini sangat-sangat sejuk, ini sangat-sangat panas. Okey? Boleh? Okey. Dan lagi satu. Keuntungan. Kita kalau contoh keuntungan lah. Keuntungan awak jual nasi lemak. Awak untung RM10 hari ni. So, biasanya kita guna tanda positif lah. Keuntungan kita guna tanda positif. Kalau you jual nasi lemak hari ni, rugi RM20. Kita guna tanda negatif. Negatif 20 bermaksud rugi RM20. Ini untung RM10. Boleh? Okey, kamu ingat? Okey, ini contoh yang paling popular lah, contoh lift. Dalam exam dia pun guna lift juga. Dia kata, dalam exam dia kata, Ali dia naik lift 2 tingkat, jadi awak tulis tambah 2. Kemudian dia turun lift 1 tingkat. Lepas tu dia naik lift lagi 3 tingkat. So, jadi dia jadi macam ni. Naik lift 2 tingkat, lift turun 1 tingkat, lepas tu lift naik 3 tingkat, dia jadi macam ni. Tambah 2 tolak 1 tambah 3. Okey. Boleh? Next, kita sambung. Okey.
Ini untuk pergerakan ke kanan dan kiri. Pergerakan ke kanan kiri pun guna tanda positif dan tanda negatif. Contoh, kereta A bergerak ke kanan. Kalau ke kanan, kamu agak ke kanan ini guna tanda positif atau tanda negatif? Belajar. Kalau ke kanan, kita nak guna tanda positif atau tanda negatif? Positif. Ya, betul. Pandai. Ke kanan, kita akan guna tanda positif. Ke kiri, guna tanda negatif. Okey, kenapa macam ni? Awak ingat balik garis nombor yang saya lukis tadi. Awak, ini garis nombor. Awak ingat balik, ini garis nombor yang cikgu lukis. Kosong di tengah-tengah. Nombor-nombor di sebelah kanan. Kanan adalah nombor positif. Jadi nombor positif ini guna tanda positif. Nombor-nombor berada di sebelah kiri kosong adalah nombor negatif. Nombor yang ada tanda negatif. Jadi ke kiri, sebelah kiri kita guna tanda negatif. Ke sebelah kanan guna tanda positif. Ke atas, okey. Ke atas pun sama tanda positif. Kalau ke bawah, tanda negatif. Okey. Jadi, kalau kamu nak tulis jawapan, dia minta jawapan di sini. Andaikan pergerakan ke kanan diwakili dengan nombor positif dan pergerakan ke kiri diwakili dengan nombor negatif, maka kereta A ni bergerak 40 meter ke kanan diwakili dengan positif 40 atau 40. Jadi awak tulislah kereta A bergerak 40 km ke kanan. Jadi awak tulis tambah 40. Kereta B bergerak 50 meter ke kiri. So untuk kereta B awak tulis negatif 50. Negatif 50. Okay, next. Kita lihat contoh seterusnya. Okay, ini contoh dalam buku teks. Tak payah buat. Okay, tak payah buat. Kita buat bersama-sama. Kita buat sekarang. Okay, ini tengok soalan 1A. Ini kapal terbang. Ini kapal selam. Kapal terbang dan kapal selam. Ini garis yang berwarna ini, berwarna biru ini adalah permukaan air laut kan? Okey. Ni permukaan air laut, ini air kan, air laut dalam, ini air laut ini air, semua air. Ini udara, ini awan. So jadi kalau saya nak awak guna tanda positif dan tanda negatif untuk mewakili situasi yang ini, so 1000 meter kamu kena tulis macam mana? Guna tanda apa? Positif. Ya, betul. Kalau ini 1000 meter, awak kena tulis positif 1000. Kenapa positif 1000? Sebab di atas. Di atas. Okey? Boleh? Yang ini kapal selam. Jadi kedudukan kapal selam ini kamu kena tulis negatif 250. Kenapa guna negatif? Sebab dia sudah di bawah. Ya, dia di bawah. Yang ni di bawah permukaan air laut, dia di bawah. Kapal selam ni di bawah-bawah, sangat dalam. Jadi kita guna tanda negatif. Kalau saya tukar situasi ini, saya ganti dengan garis nombor, dia akan jadi macam ni. Kosong, ini kosong lah. Kosong di sini. Kosong. Permukaan air laut ni kosong ah, kosong. So 100 di sini. 1000 di sini. Yang ni negatif 250 di sini. Okay, kalau saya tukar situasi ni ke bentuk garis nombor, dia akan jadi macam ni ya, pelajar. 1000, tak payah tulis tanda positif. Okey. Ni tanda positif tak perlu tulis, awak tulis 1000. Ini negatif, wajib tulis. Tanda negatif wajib tulis. Ingat, tanda negatif wajib tulis. Sebab nombor negatif ada tanda negatif. Kalau awak terlupa tulis, sebab dalam exam selalu ada pelajar lupa tulis. Dia kata, cikgu saya bagi jawapan yang betul. Kenapa cikgu bagi saya salah? Sebab awak tak tulis tanda negatif. Walaupun jawapan betul 250.
tapi awak tak ada tanda negatif. So, dianggap salah. Faham? Ingat yang ni selalu setiap kali exam ada pelajar buat trian careless. Selalu lupa tulis tanda negatif. Jadi awak ingat, oh cikgu sudah kata, cikgu sudah ingatkan kami guna tanda negatif. Kalau nombor negatif, guna tanda negatif. Okay? Next. Ini keuntungan. Okay, awak lihat graf ini. Mungkin ni graf bursa saham ke. Oh, okay, tanda ini warna hijau, ini warna hijau. Graf ini hijau maksudnya untung. Keuntungan. Untung kita guna tanda Positif. positif. Positif berapa? 2,000. Ini kerugian. Tengok graf ini menurun. Tadi graf menaik. Graf yang menaik. Yang ini graf yang menurun. Kalau menurun, rugi. Negatif. Rugi negatif. Negatif 500. Okay? Yang ni senang Awak ingat untuk nombor positif, nombor negatif, awak guna tanda negatif untuk nombor negatif dan kalau kamu saya tunjuk jawapan dulu. So di sini jawapan dia positif 1000, negatif 250 dan ini positif 2000, negatif 500. Okay, next. Kita sambung. Tak payah salin lah pelajar. Sebab ada pelajar tanya saya, cikgu perlu salin tak nota? Sebenarnya semua ini saya ambil dalam buku teks awak. Tak payah salin. Awak boleh rujuk buku teks. Nota ini rujuk buku teks. Dan ada pelajar tanya saya, cikgu boleh tak saya cetak print? Boleh. Kalau awak nak cetak, boleh. Nak cetak slide yang saya present ini, boleh. Cetak dan tampal dalam buku tulis matematik kalau nak cetak. Okey, kita sambung. Seterusnya kita sambung untuk integer. Integer, apa itu integer? Integer ialah nombor, kumpulan nombor. Nombor yang merupakan nombor bulat. Dia kena bulat, nombor bulat dan nombor bulat ini ada positif dan ada negatif lah. Nombor bulat yang ada tanda positif dan tanda negatif. Termasuk juga sifar. Okey, so maksudnya integer ini sebenarnya adalah apa yang awak belajar tadi. Integer adalah nombor positif, nombor negatif, iaitu macam ni. 9 nombor positif. Positif 18 ini nombor positif. 100 ialah nombor positif. Ni nombor negatif 70. So jadi semua ini adalah integer lah. Kosong, sifar ataupun kosong. Jadi semua nombor yang saya tulis ini adalah integer. Integer adalah nombor positif dan nombor negatif lah. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga kosong. Kalau kamu tak ingat, kamu tak boleh ingat definisi ni. Awak ingat garis nombor yang saya lukis tadi lah. Oh, cikgu kata integer ni ada nombor kosong, ada positif nombor, ada negatif nombor. Di sini, oh jadi integer ialah sifar 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Okay, next kita lihat ini. Nombor perpuluhan dan pecahan bukan integer. Nombor perpuluhan bukan integer, pecahan bukan integer. Okay. Nombor perpuluhan ialah nombor perpuluhan, dia bukan kategori integer. Dan pecahan dia bukan kategori integer, dia adalah pecahan. Contoh sini ada, ini ialah pecahan. 1/2, negatif 3/4 bukan integer. Yang ini 0.8, negatif 2.5 bukan integer kerana dia adalah nombor perpuluhan. Ini nombor perpuluhan, ini pecahan. Okey, faham? Boleh? Faham. Boleh. Faham. Kalau tak faham boleh tanya sekarang. Kalau faham kita buat latihan bersama-sama. Okey, apa yang awak sudah belajar tadi? Awak sudah belajar nombor positif, nombor negatif dan integer. Okey, nombor positif, nombor negatif dan integer. So sekarang kita sambung latihan. Saya nak awak salin soalan ni. Mana latihan up?
Okey, kita lihat contoh lagi. Kita lihat lagi satu contoh sebelum buat latihan. Ni contoh 2 dalam buku teks awak. Muka surat 4. Okey. Muka surat 4. Contoh 2. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Lihat. Sini ada banyak nombor. Ada nombor positif, ada nombor negatif, ada sifar, ada pecahan, ada nombor perpuluhan. Jadi, okey. Yang pertama, nombor yang pertama. 15. Adakah ini integer? Adakah nombor 15 integer? Nombor 15. Tak. Ha? Tak faham? Faham tak? Dia tanya, adakah ini integer? Integer atau bukan integer? 15. Saya tanya siapa? Aiman Hakim. Aiman Hakim. Aiman Hakim. Adakah nombor 15 merupakan integer? Nombor 15 ini. Adakah nombor 15 ialah integer? Tak tahu jawab. Okey. Saya balik ke slide tadi. Okey. Tadi cikgu sudah kata integer ialah nombor positif dan nombor negatif. Contoh di sini. Integer ialah nombor yang ada tanda positif. Ini pun nombor positif. Jadi integer ialah nombor positif. Yang ni. Dan juga nombor negatif. So, semua nombor positif dan semua nombor negatif termasuk nombor kosong ialah integer. Faham? Faham tak? Semua nombor positif dan semua nombor negatif ialah integer termasuk juga kosong. Kosong ini bukan nombor positif, bukan nombor negatif. Kosong ni ialah neutral. Faham? Neutral. Maksudnya nombor kosong ini dia tak ada tanda positif dan tak ada tanda negatif di hadapannya. Dia adalah neutral. Neutral. Oh, faham? Neutral. Macam awak belajar sains. Awak belajar sains ada sifat alkali dan sifat asid alkali. Dan di antara asid dan alkali dia adalah neutral. Yang ni max pun sama. Okay, faham? Kosong neutral. Dia kosong ni tak ada tanda positif, tak ada tanda negatif. Okay. Boleh? So, semua positif, semua nombor positif dan semua nombor negatif termasuk kosong adalah integer. Okay? Faham? Faham tak faham? So, kita buat. So, di sini nombor 1. Contoh 2. Tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah integer atau bukan. So, adakah ini integer? Nombor 15 adakah? Ya, bukan. Ya, ini integer. Ini adalah integer. Nombor 23 ialah integer. Sebab ini nombor positif. Negatif 3.4 bukan integer. Bukan integer. Kenapa bukan integer? Sebab 3.4 ialah nombor perpuluhan. Pandai, betul. Ini ialah integer. Negatif 76 ialah integer. Kosong ialah integer. Kosong ialah integer. Okey, 1/2 bukan integer. Sebab dia adalah pecahan. Ini integer. Ini bukan integer kerana ini nombor perpuluhan. Ini
Bukan integer sebab pecahan. Ini integer. Integer. Ini pun integer. Faham? Okey Faham. ah? Kalau awak dia, saya anggap awak tak faham sebab awak faham, awak boleh jawab soalan. Awak tak faham, awak tak dapat jawab soalan. Jadi, integer ialah semua nombor positif dan semua nombor negatif. Ini nombor positif, nombor negatif. Termasuk kosong juga, sifar. Integer. Kalau bukan integer, ini jawapannya negatif 3/4. Ini pecahan, ini nombor perpuluhan, ini pecahan, ini nombor perpuluhan, ini pecahan. Nombor perpuluhan dan pecahan bukan integer. Okay, you salin ni. Okay, pelajar. Cikgu nak awak salin sekarang. Guna buku tulis matematik. Salin soalan 1 dan soalan 2. Kita buat bersama-sama. Okay, guna buku tulis awak. Okay. Salin soalan 1, soalan 2. Kita buat sekarang. Saya tunggu awak buat. Cikgu bagi masa 5 minit. Kita buat sekarang. Guna buku tulis awak. Okay. Hari ni ialah hari Sabtu, tulis hari Sabtu. Hari Sabtu, tajuk di sini, tajuk ialah integer. Integer, tajuk ialah integer. Buat tulis Sabtu. Hari Sabtu. Tajuk ialah integer. Integer. Dan latih diri 1.1b. Hari ni hari 23 hari bulan 1. Okay, salin soalan 1, salin sekarang. Kemudian tik jawapan. Kalau bukan integer, pangkal. Kalau integer, awak tik. Semua pelajar kena buat, jangan tak buat.
Dah sudah 5 minit. Dah siap? Dah salin? Sudah. Dah 5 Belum minit. lagi, belum. Lagi Belum. sikit. Dah. Sikit lagi cikgu. Okey, okey. Cikgu dah siap. Okey, lagi siapa belum siap? Integer ialah nombor positif dan nombor negatif. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Integer ialah nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Okey. Kita bincang jawapan. Okey. Baik, kita bincang jawapan. Cuba awak buka mic. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Tunggu sekejap. Juga buka mic jawab soalan lah. Okey. Buka kamera juga, saya nak tengok siapa yang tak buat. Tunjuk saya, you sudah buat. Mana you punya buku? Tak nampak. Ada buat tak? Okey, bagus. Bagus. Oh, semuanya bye-bye. Oh, bagus. Oh, ada salin. Okey, okey. Bagus. Terima kasih. Semua pelajar baik. Semuanya pelajar baik. Okey, so jadi kita bincang jawapan. Okey. Soalan 1. Tik. Awak kena tanda tik bagi nombor yang merupakan integer dan pangkal bagi nombor yang bukan integer. Okey, ini 3/4. 3/4 bukan integer. 3/4 ialah pecahan. Jadi bukan integer. Ini nombor negatif 24. Nombor negatif 24 ialah integer. Sebab ini ialah nombor bulat negatif. 35 adakah dia integer? Jadi integer sebab ini ialah nombor bulat positif. Ini? 6.7 bukan integer. Ini ialah perpuluhan, nombor perpuluhan. Ini ialah negatif 29 ialah
integer. Negatif 29 ialah integer. Sebab ini ialah nombor bulat negatif. 900 ialah integer. Ni negatif 4.34 bukan integer. Sebab ini ialah nombor perpuluhan. 72 ialah integer. Negatif 1/2 bukan integer. Sebab ini ialah pecahan. Kosong ialah integer. Okey, soalan kedua. Salin raja di sebelah. Pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam raja itu. Okey, so 0.25 bukan integer. 1/3 bukan integer. Ini nombor perpuluhan, ini pecahan. 48 ialah integer. Tulis dalam bulatan. 48. Negatif 12 ialah integer. Tulis negatif 12 ini. Ini negatif 2.8? Bukan. Betul. Bukan integer. Ini negatif 2/7 ialah pecahan. Bukan integer. Bukan integer. Kosong ialah integer. Tulis kosong. 59? Ya, betul, integer. Ini ialah nombor bulat positif walaupun tak ada tanda positif. Ini pun integer. Tulis 458. Ni integer juga. Negatif 6. Semak jawapan awak. Cikgu nak awak semak jawapan. Okey. Dah semak jawapan. Kalau ada kesilapan betulkan. Okey, kita sambung. Sekejap, saya nak cek. Oh, ada orang left group ah. Tadi kedatangan 32, sekarang 30. Siapa sudah left group? Belajar untuk online kelas ni, awak kena ada disiplin diri. Tahu disiplin diri? Sebab cikgu ni, cikgu ni tak ada di depan awak, tak ada di hadapan awak. Saya di depan komputer saja. Jadi saya tak nampak apa yang awak buat di rumah. Awak kena ada disiplin diri, faham? Cikgu suruh buat, you kena salin lah. Cikgu suruh salin, you kena salin. Jangan awak, cikgu tak nampak saya buat apa, tak apalah. Saya tak mau salin. Jangan buat macam itu. Okay, ada setengah pelajar dia masuk, dia left group, dia left lah. Dia pun tak apalah, tadi cikgu sudah ambil kedatangan jadi saya left. Jangan macam tu pelajar. Awak kena ada disiplin diri. Okay. So kita sambung. Okay, sambung lagi. Tadi awak sudah belajar integer. So kita sambung ini. Mewakilkan integer pada garis nombor. Sebenarnya awak sudah banyak kali tengok saya lukis garis nombor. Jadi saya rasa awak sudah faham ini. Awak sudah faham yang ni. Integer positif ialah integer yang lebih besar daripada sifar. Semua ini, okay, awak tengok. Nombor yang lebih besar daripada kosong berada di sebelah kanan kosong. Nombor yang lebih kecil daripada kosong berada di sebelah kiri kosong. Awak kena tahu kedudukan nombor positif dan nombor negatif. Okay, nombor positif ataupun integer positif berada di sebelah kanan kosong ataupun berada di sebelah atas dan kanan. Nombor negatif ataupun integer negatif dia berada di sebelah kiri kosong ataupun di bawah kosong. Okay, ingat, di bawah kosong ataupun di kiri kosong. Itu adalah integer negatif. Okay, boleh? Ini tadi saya sudah lukis garis nombor, jadi saya tak akan lukis lagi. Di sini ada garis nombor yang mendatar dan garis nombor yang menegak. Yang mendatar, menegak. Kita sambung untuk slide seterusnya. Okay. Lengkapkan garis nombor. Awak lengkapkan garis nombor.
kita ada nombor negatif 36. Ini negatif 36, negatif 6 dan negatif negatif 30, negatif 6 dan negatif 36. Ini nombor negatif dan positif 6 ialah nombor positif. Nombor negatif cikgu pulakan, nombor positif saya guna petak. Okey, nombor negatif berada di sebelah kiri. Pelajar awak kena ingat nombor negatif berada di sebelah kiri. Sentiasa berada di sebelah kiri. Rujuk balik garis nombor tadi ni. Nombor negatif sentiasa berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey. Kita lihat dia punya nilai. Okey, ini negatif 4 dengan 4. Negatif 4 dengan 4. Kita lihat dia punya nilai. Ini nombor 4. Ini pun nombor 4. Tapi ini negatif. Ini positif. Nilai ini kecil. Kecil. Sebab dia ada tanda negatif. Nilai ini besar. 4 punya nilai lebih besar. Sebab dia positif. Kenapa cikgu kata negatif ni nilainya kecil? Sebab tadi cikgu sudah guna contoh untung rugi. Kalau kamu untung duit, kamu untung mestilah banyak kan? Untung tu positif. Kalau you dapat keuntungan, maksudnya banyak lah. Kalau you rugi duit, you rugi sangat banyak duit, jadi nilainya pun kecil lah. Sikit. Jadi dia jadi kecil. Faham nilainya? Okey, kamu ingat macam ni. Positif, dia banyak, jadi nilainya besar. Negatif, dia sikit, jadi nilainya kecil. Okey, boleh? Setakat ni boleh? Boleh. Okey lah. Sebab ada pelajar dia keliru lah. Dia anggap ini negatif Boleh. 4 dengan 4 sama nilai. Tak sama lah pelajar. Nilainya tak sama. Negatif 4 nilainya sangat kecil. 4-nya nilai besar. Okey. Maksudnya kalau semakin awak tengok garis nombor, semakin ke kanan. Bukan ini kanan ah, kanan. Ke kanan sing. Okey, kamu kawat kaki. Pusing ke kanan ataupun ke kanan sing. Ke kanan kamu ingat. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Awak ingat, kanan sama dengan besar nilainya. Nombor yang semakin ke kanan, nombor yang berada di sebelah kanan, nilainya lebih besar. Kalau semakin ke kanan, semakin besar dia punya nilai. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kiri ni nilainya kecil. Jadi, negatif 4 nilai kecil, positif 4 nilainya lebih besar. Okay, lagi satu, saya nak terangkan. Ramai pelajar dia keliru. Saya ambil contoh, negatif 4 dengan negatif 2. Negatif 4 dan negatif 2. Kita banding nilai bagi kedua-dua nombor negatif. Negatif 4 dan negatif 2, mana satu nilainya lebih besar? Mana satu nombor mempunyai nilai yang lebih besar? Negatif 4 dengan negatif 2? Dua. Negatif 2, negatif 4. Weh. Okey, jawapannya ialah negatif 2. Negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab negatif 2 berada di sebelah kanan. Kalau awak lihat garis nombor ini, nombor-nombor yang berada di kanan. Siapa yang berada di kanan? Ni negatif 2, bukan negatif 4. Negatif 2. Negatif 2 punya nilai lebih besar daripada negatif 4. Walaupun awak tengok nombor ni kecil. Selalu ada pelajar tanya saya, cikgu, ini 2 kan? 2 nilai, nombor 2 ni besar lah. Yang 4 ni kecil kan? Kenapa cikgu? Sorry. Selalu ada pelajar tanya, cikgu, ni 4 kan? 4 ni dia nombor besar lah, cikgu. Nombor besar, kenapa awak kata nilainya kecil, cikgu? Macam ni. Awak tengok garis nombor pelajar. Awak tengok garis nombor. Kalau nombor berada di sebelah kanan, dia nilai lebih besar. Okey, ini 2, negatif 2 berada di sebelah kanan. Negatif 4 di sebelah kiri. Jadi, nilai yang besar ialah negatif 2.
Nombor negatif ini dia terbalik. Apa maksud terbalik? Maksud saya adalah dia nombor kecil tapi nilai besar. Dia nombor besar tapi nilainya kecil. Faham? Nombor 4 ni nampak besar tapi nilai kecil. Ini 2, nombornya kecil tapi nilai besar. Itu untuk nombor negatif sahaja. Dia macam terbalik lah dia punya. Dia tak sama dengan nombor positif. Dia punya status lah, kita kata, mungkin awak boleh kata status dia terbalik. Dia tak sama dengan nombor positif. Nombor positif ini, kalau nombor dia besar, nilai pun besar. Okey, kalau saya tulis 100, nombor ni besar sangat. 100 banding 4, 100 besar. Nilai pun besar juga 100. 4 nilai kecil sebab nombor 4 kecil. Tapi untuk nombor negatif ini, dia punya status terbalik. Kalau kamu nampak nombor yang kecil, dia negatif 2. 2 ni kecil lah. Tapi nilainya sangat besar. Ini awak tengok, negatif 100. Negatif 100. Nombor 100 ni besar. Nombor ni besar lah 100. Tapi nilainya sangat kecil. Okey? Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Sekarang hari ni you boleh faham. Nanti minggu depan, bulan depan, you akan lupa ini. Selalu macam tu pelajar, selalu bukan awak, maksudnya bukan batch awak. Setiap tahun cikgu mengajar, setiap tahun pelajar akan keliru ini nombor negatif nilainya, dia punya nilai. Nombor negatif ini dia punya nilai terbalik, status dia berbeza. Tak sama dengan nombor positif. Kalau kamu nak tanya kenapa, inilah you tengok garis nombor. Inilah bukti yang paling baik. Awak tengok garis nombor. Kalau nombor yang berada di sebelah kanan, nilainya lebih besar lah. Okey, jadi kita lihat contoh di sini. Contoh dalam buku teks. Okey. Sini ada negatif 30, negatif 6 dan negatif 36. Jadi mana? Okey, saya nak susun nombor-nombor ini di atas garis nombor. Jadi awak rasa sini ada kotak 1, 2, 3, 4. Kotak yang pertama nak letak nombor apa nombor yang kena letak di kotak pertama? 6. Negatif 6. negatif 6. 36, betul. Awak jangan tengok jawapan lah. Tengok sini, jangan tengok jawapan. Ini bawah ni jawapan. Kenapa letak negatif 36? Sebab dia paling kecil. Betul. Nilainya paling kecil, betul. Ataupun kalau awak lukis garis nombor, ni kosong. Ni mesti 1, 2, dot. Jadi kalau mula dari kosong, ini nombor seterusnya 1, sini 2, sini 3. Jadi 36 hujung sekali lah berada di sini 36. Negatif 36. Okey. Nombor kedua ialah negatif 30 di sini. 30. Lepas tu, ni negatif 12. Ini negatif Negatif 6. 6. Ini 6. Macam tu lah. So, dia kata negatif sini, jawapan dia negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka, dan negatif 36 adalah paling kecil nilainya. Nilainya sangat kecil dan berada di sebelah paling kiri. Okey. Dan 6 ialah integer positif, 6 berada di sebelah kanan. Dia berada di paling kanan sekali sebab nilainya paling besar. Okay, so ini latihan you buat sekarang. Salin, macam tadi juga, saya bagi masa 5 minit salin. Soalan 1 dan soalan 2. Sambung di bawah. Guna buku tulis yang sama, sambung di bawah. Kalau tak cukup, boleh guna buku surat baru. Kalau di bawah tak ada ruang kosong, guna buku surat baru. Salin, latih diri 1.1, nombor 1. Salin soalan. Jawab. Awak kena lukis garis nombor.
Ini you kena lukis garis nombor macam ni. Garis nombor, lepas tu tanda jawapan. Soalan 1A macam ni. Lukis garis nombor. Ini soalan jawapan. Okay. Negatif 5 nak letak mana? You sendiri letak. 1B salin soalan. Dan lukis garis nombor. Okay. You susun kedudukan bagi integer positif dan integer negatif yang ada di sini. Susun kedudukan mereka. Soalan 2. Salin soalan. Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Ini sendiri cari jawapan. Soalan 2A, 2B, sendiri cari. Cikgu bagi masa 5 minit salin soalan. Nanti kita bincang jawapan bersama-sama.
Rasa cikgu. Okey. Siapa belum siap? Cepat sikit. Pelajar yang belum siap, cepat sikit. Salin soalan, lepas tu lukis garis nombor. Siap, cikgu. Okey, kita bincang jawapan sekarang. Siap. Ha? Okey, nombor 1A. Siapa belum siap? Dah teacher, dah. Dah. Sebab sudah lama saya tunggu. Dah. Okey, Dah soalan siap. bagus. Semuanya pandai. Semuanya baik-baik. Okey, kita susun integer. Ini semua adalah integer, pelajar. Ini integer negatif, ini integer positif. Sebab ini nombor negatif, ini nombor positif. Semua ni integer. Ini semua integer. Jadi kita susun ini negatif 5, 5, 1 dan negatif 3 di atas garis nombor. Okay. So, negatif 5 di sini. Negatif 5 ini negatif 5. Oh, nampak tak pelajar? Sebenarnya awak nampak tak? Garis nombor yang saya lukis adakah sangat kecil? Nampak. Nampak tak? Nampak. Kalau awak guna handphone mungkin agak susah untuk awak nampak. Nampak je teacher, nampak je. Okey lah. Saya lukis garis nombor saya di sini. Ni garis nombor. Negatif 5 di sini. Sebab ini negatif 5. Walaupun nombor ini nampak besar, tapi nilainya paling kecil. Seterusnya kita susun. Ni negatif 3. Kenapa negatif 5 dan negatif 3 cikgu tulis dulu? Sebab ini nombor negatif. Dia berada di sebelah kiri. Seterusnya kita susun nombor positif di sebelah kanan. Okey, ini jawapan 1. Ini 5. Ini jawapan dia. Negatif 5, negatif 3, 1 dan 5. Semak jawapan awak. Okey, soalan 1B. Kita nak susun kedudukan bagi integer di sini. Mula-mula awak cari nombor negatif dahulu. Ini negatif 8, ini negatif 10. Nilai yang paling kecil ialah negatif 10. Jadi jawapan ini negatif 10 di sini sebelah kiri. Lepas tu negatif 8 di sebelah kanan. Dapat dua nombor negatif. Kemudian kita susun nombor positif. Ini dua-dua ni nombor positif. Kosong ni sebenarnya bukan nombor positif, bukan nombor negatif. Dia neutral. Jadi saya tulis sini kosong. Dan 2 ialah nombor positif berada di sebelah kanan. Ini jawapan. Negatif 10, negatif 8, kosong dan 2. Okay, semak jawapan awak. Kalau salah, tolong buat pembetulan. Semak. Okay, boleh? Sudah? Next, nombor 2. Okay, soalan 2, kita sendiri kena cari jawapan lah. Macam mana cari jawapan? You kena, ini garis nombor, ini garis nombor. Garis nombor ini dia bagi kepada 5 bahagian. Mana 5 bahagian? Sini ya. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Garis nombor ni dibagi kepada 5 bahagian. Dan setiap bahagian ni di sini dia ada nombor-nombor. Macam mana you nak dapat nilai di sini? Macam mana nak dapat nilai ini? Awak ambil 12 tolak 4. 12 tolak 4 ialah 8. 8 ini kena bahagi kepada 2 bahagian. Kalau kamu bahagi kepada 2, satu bahagian ialah 4, nilai 4. Faham tak? 12, awak jangan ambil kira nombor negatif ini. Sekarang awak nak cari nilai untuk satu bahagian.
Okay, so awak ambil 12 tolak 4. Jadi saya dapat, di sini 8 12 tolak 4 ialah 8. 8 ini kena bahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian akan dapat 4. Satu bahagian sama dengan 4. Jadi jawapan, jawapan di sini ialah negatif 8. Negatif 8. Ini 4, ini 8, ini 12. Jadi ini kosong. Mula dengan kosong, selepas kosong ialah 4 sebab satu bahagian bersama dengan 4 unit. Satu bahagian sama dengan 4 unit. Kosong tambah 4 ialah 4. 4 tambah 4 ialah 8. 8 tambah 4 ialah 12. Jadi setiap bahagian ini 4 unit. Dan ini nombor di sebelah kiri. Nombor di sebelah kiri ada tanda negatif letak tanda negatif. Okay, ini kosong, nombor di sebelah kanan. Nombor di sebelah kanan kosong ialah nombor positif. Jadi ini kosong, satu bahagian sama dengan 4. Kosong tambah 4 ialah 4. 4 tambah 4 akan jadi 8. Jadi ini jawapan dia. Okay, 2A, soalan 2B. Soalan 2B dan soalan 2A, cara penyelesaian lebih kurang sama. Mula-mula awak nak cari satu bahagian ini bersamaan dengan berapa unit. Mula-mula kita nak cari ini satu bahagian bersamaan dengan berapa unit. So macam mana nak cari? Awak ambil ini 48 tolak 32. 48 tolak 32. Sama dengan berapa? 16. 16 lah. Cikgu pun tak tahu nak kira. Itulah 16. Okey, pandai. So saya tulis 16. Lepas tu awak kena ambil ini 16 bahagi kepada 2 bahagian. Bahagi kepada 2. 16 bagi 2 berapa? 8 8. Kalau ada kalkulator, guna kalkulator. Tekan 16 bagi 2, 8. Jadi awak dapat satu bahagian ini sama dengan satu bahagian bersamaan dengan 8 unit. Okey, 8 unit. Maksudnya ini 8, sini 8, sini 8, sini 8, sini 8. Faham? Jadi ini 24 tambah 8 ialah 32. 32 tambah 8 ialah 40. 40 tambah 8 ialah 48. 48 tambah 8 ialah 56. Dan semua nombor ini, nombor yang berada di atas garis nombor ini adalah nombor negatif. Jadi you letak tanda negatif. Mereka semuanya sama kategori, nombor negatif. Okey, yang ini ialah 24 tolak 8. Nombor yang di sebelah kiri, di sebelah kanan ni awak guna tolak. 24 tolak 8 dapat jawapan 16. Negatif 16. Faham tak? Faham. Faham ke tak faham? Kenapa sini saya tolak? Sebab dia nombor dia semakin kecil tapi nilainya semakin besar. Ini saya guna tambah. Saya guna nombor yang berada di sebelah kiri, cikgu guna tambah. 24 tambah 8, 32 tambah 8, 40 tambah 8, 48 tambah 8, 56 tambah 8. Nombor yang ke kiri ni, nombor yang berada di sebelah kiri ni semakin besar, nombor dia semakin besar. Tapi nilainya semakin kecil. Dia semakin ke kiri semakin besar dia punya nombor. Tapi nilainya semakin kecil.
Tadi cikgu sudah kata untuk nombor negatif dia punya status dia terbalik. Status terbalik. Oh nampak, oh besar nombor ni tapi nilainya kecil. Ingat status dia terbalik. Jadi kita dah siap ni. Semak jawapan. Okay, kita sambung. Okey, yang ni kita banding dan susun nombor positif dan nombor negatif. Okey. Contoh 4A, banding dan susun integer ni mengikut tertib menaik. Apa maksud tertib menaik? Tertib menaik, menaik macam ni. Menaik biasanya saya guna panah ini. Naik, menaik. Menaik bermaksud dari nilai kecil ke besar. Menaik maksudnya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin besar. Menaik bermaksud semakin lama semakin banyak dan besar. Okay, so menaik maksudnya dari kecil ke besar. Macam awak lah, umur semakin bertambah. Nah, dari umur 7 tahun sekarang sudah umur 13 tahun. Maksudnya menaiklah umur awak ataupun berat badan awak semakin menaik. Dari 20 kg jadi 40 kg. Itu maksudnya menaik. Ataupun tinggi badan awak, okay, dari 100 cm dulu 100, sekarang jadi 130 cm, 140 cm, itu maksudnya menaik. Okay, semakin lama semakin banyak. Dari kecil ke besar lah. Macam umur awak dari kecil jadi besar sekarang menaik. Itu maksudnya menaik. Kalau menurun, okay, menurun bermaksud semakin kurang lah. Kurang maksudnya dari besar, lama-lama dia akan jadi kecil. Ataupun dari banyak, lama-lama jadi sikit, kurang. Contoh apa? Contohnya, okay, simpanan duit awak. Contohnya you ada RM100. Hari-hari makan-makan beli barang. Lama-lama simpanan wang awak sudah berkurang. Itu maksudnya menurun. Okay, boleh? So, kita kena susun. So, sekarang kita nak susun integer mengikut tertib menaik. Ini menaik. Kita tengok nombor di sini, integer di sini. Mula-mula cari nombor negatif. Sebab dia nak nombor yang kecil dulu, nilai yang kecil. Nilai yang kecil bukan nombor yang kecil. Dia nak nilai yang kecil. Awak ingat kalau dia kata tertib menaik, dia rujuk pada nilai. Bukan rujuk pada nombor. Dia rujuk nilai. Nilai yang kecil ke nilai yang besar. So, kalau nilai yang kecil, kita sentiasa rujuk nombor negatif saja. Negatif ni nilainya sangat-sangat kecil. So, ada 1, 2, 3. 3 nombor negatif. Negatif 3, negatif 5 dan negatif 1. Jadi, kita susun mana satu nilainya paling kecil. Negatif 5. Betul. Negatif 5. Jangan kata 1 bukan negatif 1 Kalau awak kata negatif 1, saya nak pukul lah. Saya nak cek. Faham tak? You duduk diam, you diam saja. Saya rangka awak tak faham kalau diam saja. Okay, so kalau Faham. okay, bagus. Faham. Oh, dia main-main lah. Okay. Kita cari nombor negatif sebab nombor negatif mempunyai nilai yang paling kecil. Dan di sini ada 3 nombor negatif, iaitu negatif 3, negatif 5 dan negatif 1. Jadi negatif 5 punya nilai paling kecil. Jadi dia berada di depan sekali lah. Saya susun dia dulu. Lepas tu diikuti dengan negatif 3 ke negatif 1. Negatif 3. Dan seterusnya negatif 1. Negatif 1.
Okey, kemudian saya susun nombor positif. Saya rasa ni awak sudah boleh buat. Kosong diikuti dengan 2, 4 dan 6. Boleh? Jadi saya sudah susun Boleh. ini nombor integer di sini mengikut titik menaik. Menaik. Okey. Next. Soalan 1. Soalan B. Ini contoh pelajar, ni contoh. Banding dan susun integer ni mengikut tertib menurun. Menurun. So, kalau menurun maksudnya dari nilai yang besar ke nilai yang kecil. Kita cari nombor positif. Nombor positif. Kenapa cari nombor positif? Sebab dia nak nilai yang besar. Okey, di sini nombor positif. Cari mana satu nilai paling besar? 3, 5. 5. 5. Okey, 5 dulu. Wow, 5. Lepas tu? 3. 3. Kemudian? 2. 2. Okey. Sekarang kita rujuk nombor negatif. Nombor negatif. Nombor negatif mana satu punya nilai paling besar? 5. Negatif 1. Negatif 4, negatif 2, negatif 1, negatif 5. Mana satu nilai paling besar? Nilainya besar. 5. Negatif 1. Negatif 1 negatif 1. Negatif 1. Lepas tu? 2. Negatif 2. 2. Kemudian? Negatif 4. Negatif 4. Dan? Negatif 5. Kenapa negatif 5 di hujung sekali? Dia paling kecil. Nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Okay? Nombor dia besar. Nilainya kecil. Okay? Boleh ya? Saya takut awak salah faham. Okay, next. Kita buat latihan. Okay, you salin soalan ni. Ada lagi salah. Okay, ni sudah. Okay, you salin soalan ni. Macam tadi saya bagi masa 5 minit. Salin soalan dan jawab. Buat sekarang. Latih diri 1.1D soalan 1. Banding dan susun integer mengikut tertib menaik. Soalan 2. Banding dan susun integer mengikut tertib menurun. 5 minit dari sekarang.
Cikgu dah siap. Dah siap? Siapa belum Dah. siap? Ada cikgu. Dah siap? Siap. Okey, soalan 1. Dah. Terbincang jawapan bersama-sama. Banding, soalan 1, banding dan susun. Integer, di sini integer mengikut tertib menaik. Menaik bermaksud dari nilai yang kecil ke nilai yang besar. Menaik, menaik. Jadi, mula-mula kita cari nombor negatif. Kenapa cari nombor negatif? Sebab dia mula dengan nilai yang kecil. Jadi, saya rujuk nombor negatif. Negatif 4, negatif 6 dan negatif 2. Kita tengok ketiga-tiga nombor negatif. Mana satu nilainya paling kecil? 6. Negatif 6 lah. Negatif 6. Negatif 6 punya nilai paling kecil. Jadi, saya tulis negatif 6. Negatif 4. Kemudian, Negatif. negatif 4. Bagus. Dan negatif 2. Okey. Selesai. Seterusnya masukkan nombor positif. 0, 1, 3, 5. Boleh? Pelajar tolong double check jawapan. Kenapa nak double check? Sebab ada pelajar selalu buat careless. Dia tertinggal satu nombor, dia lupa nak masukkan nombor 3. Kadang-kadang dia lupa nak masukkan nombor 1 di sini. Jadi awak semak, okey, di sini ada berapa integer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 integer, jadi semak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, betul. Cukup 7 integer. Nombor 2. Kita banding dan susun integer ni mengikut tertib menurun. Kalau menurun bermaksud dari nilai yang besar ke nilai yang kecil. Okay. So, 5. saya cari nombor positif dahulu. Nombor positif sebab dia nak besar, nilai besar, bukan nombornya besar, nilai besar. Kalau nilai yang besar, rujuk pada nombor positif. Ni 3, 4. Saya mula dengan 4. 4 nilai paling besar. Kemudian 3. Lepas tu, 2. mana 1? 2, betul. 1. 1. Kita kena ambil negatif 1. Sebab negatif 1 nilainya paling besar. Ni negatif. Saya bulatkan nombor negatif dahulu. Ni negatif 1 nilainya paling besar jika bandingkan dengan nombor negatif yang lain. Seterusnya 3. negatif 3, 4. negatif 4 dan negatif 5. Okey, betul? Semak jawapan awak. Betul tak? Kalau salah tolong buat pembetulan. Kalau betul, okey. Betul-betul lah. Okey? Susah senang yang ni? Senang. Senang. Dah salin? Boleh saya tutup slide ini? Sudah salin? Jawapan semak. Dah. Okey, so saya nak tutup slide ini. Okay, so buka kamera, saya nak tengok buku awak. Cikgu nak tengok buku awak. Okay. Bagus. Wah, kemas lah. Ada setengah pelajar punya tulisan sangat kemas. Cikgu tak dapat tanda buku Nanti buka sekolah baru tanda buku awak sebab awak pun tak dapat hantar buku. Jangan hantar buku lah. You simpan dulu. Sangat rajin. Kena belajar betul-betul sebab
Walaupun awak di rumah kena belajar. Online class ni bukan senang. Kena ada disiplin diri.